Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Marilah sama-sama kita bersama di dalam ruangan pengajian kita tentang pentafsiran daripada surah Taha. Setelah daripada kita dengar keratan ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8, insya-Allah pada malam ini kita akan mula bersama-sama iaitu ayat yang ke-9 daripada ini surah. Sebelum daripada kita nak tengok makna dan pengertian pentafsiran daripada alim ulama kita, sebagaimana biasalah, mari sama-sama kita menggerakkan lidah kita, akal kita, telinga kita, supaya sama-sama kita ibadat dengan kita baca dan mendengar akan isi kandungan Al-Quran di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Alhamdulillah, sama-sama kita boleh baca isi kandungan Al-Quran daripada surah Taha semenjak daripada ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-16. Biiznillahi ta'ala kita nak tengok sedikitlah daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak khabarkan kepada kita di sini. Setelah daripada Allahu Jalla Jalaluhu wa Taqaddasat Asma'uh rayak kepada kita tentang kata Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala wak turun mari ni bukan kerana Tuhan wak turun untuk nak jadi kecelakaan di atas umat manusia, bahkan dia sebagai pengingatan. Turun Quran tu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan isi kandungan Al-Quran itu kepada ummah, maka jadilah setengah daripada manusia itu hak kebanyakan yang ada pada zaman tu tak boleh nak terima. Berasa kata tak boleh nak terima, berasa kata susah dan payah. Lalu dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan, perbuatan, mengejek ratik, mengajuk ratik. Dan dia itu menyakiti ratik beberapa perkara daripada angkara-angkara yang telah kerja oleh mereka itu. Apabila gitu, hikmah Allahu Jalla Jalaluhu, dia pun hendak mengembalikan semangat kekuatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semula. Pastilah dia itu bawa datangkan kisah Nabi Musa dengan Firaun supaya Nabi Muhammad itu boleh dengar dan boleh ambil pengajaran. Kerana kisah Nabi-Nabi ini ia ada pengajaran bagi kita. Tuhan beraya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dan sesungguhnya kisah para nabi-nabi ini iaitu ada pengajaran bagi kita. Utamanya iaitu mereka yang mempunyai mata hati. Dengan sebab itu coba kita tengok pada ayat yang ke-9 tu kita ambil dah sedikit hari tu, tetapi tak apalah, kita nak masuk kepala ayat di sini. Tuhan kata wahal ataka hadithu Musa. Kalimah wahal ataka hadithu Musa itu maknanya dan sudahkah. Makna kata dan sudahkah sampaikan kepadamu ya Rasulullah perihal. Hadis di situ makna cerita, makna khabaran, makna kisah. Itu makna hadis bagi Nabiullah Musa. Musa tu iaitu kena pada Nabi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Musa alaihi salam lah. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala royak gini ni, kerana masa ni iaitu masa hak Tuhan nak royak keadaan Nabi Musa AS ni, dia asal duduk di Mesir. Apabila dia duduk kelama tadi itu, dia tubik dengan keluarga dia pergi kepada Madian. Madian sekarang lah ni duduk dalam negeri Mekah lah, negeri Saudiah tu. Iaitu tempat Fuak Aikah. Kumpulan Al-Aikah ni ada di Madian lah. Yakni Allah Ta'ala utuskan Nabi Shu'aib alaihissalam kepada kumpulan itu. Lalu Nabi Musa alaihissalam duduk situ tu, pergi di situ tu kerana Nabi Musa ni ia kahwin dengan anak isteri bagi Nabi Shu'aib alaihissalam. Maka duduk situlah berpanjangnya sampai 10 tahun.
Apabila cukup 10 tahun, dia pun nak kelik mai ke Mesir semula lah. Seolah kata niat nak kelik kepada tanah air lah. Belum daripada tu makna kata masa ni dia tak ada jadi rasul lagi. Jadi seolah kata orang yang ada pengalaman bijak sana jadi ketua dah, tetapi tak jadi nabi, tak jadi rasul lagi. Apabila dia tubik daripada Madian nak menujukan kepada Mesir tadi itu, dalam keadaan yang gelap gelita dan suasana yang dia berjalan tadi itu pada musim sejuk. Negeri Arab ni kalau sejuk sungguh, terutama sejuk negara Mesir. Sejuk makan tulang, sebab tu tak boleh kita tak berpakaian. Kalau tak berpakaian, jadi tulang kita akan jadi rapuh dan rusak. Ini yang panggil sejuk masuk di dalam tulang. Tak ada lah keadaan tu di negeri kita, tak ada. Siapa dia pernah duduk negara Arab, terutamanya Mesir, boleh tahulah kata sejuk dia macam mana. Siapakah duduk gitulah tangi, seolah kata nak buka gitu tak boleh, nak duduk dalam kocek lah kalau waktu sejuk tu. Apabila gitu, dalam keadaan lagu tu, maka Musa ni tubik mari tuju nak menuju kepada negeri Mesir. Tengah-tengah jalan tadi itu dia nampak api. Ni ayat yang ke-10 tu. Kepala cerita tu, tu makna kata wahal ataka hadithu Musa, tidakkah datang kepada engkau ya Rasulullah, ka tu klik pada nabi kita lah alaihi salatu wassalam, oleh keterangan atau cerita-cerita kisah-kisah bagi Nabi Musa alaihi salam. Lagu mana? Idra'a nara, ketika ia, iaitu ketika Nabi Musa itu ra'a. Kalimah ra'a ni mana nampak, dia duduk dalam keadaan gelap gelita, kemudian dia tubik pada jalan tadi itu, dia nampak seumpama kata api depan dia lah, nampak seumpama api. Tu makna nara, seolah kata api. Api ni nisbah bagi orang jalan malam ni. Orang dulu ni berhajat lah. Yang pertama berhajat kepada nak suluh jalan dia. Yang kedua berhajat kepada api itu oleh orang dulu, iaitu untuk nak menghengga sikit daripada sejuk. Nak jadi berasa kata sedap duduk sikit tu, kena duduk pingat api gitulah. Lalu apabila dia nampak tu, tak kalau Nabi Musa tu nampak akan api, jadi gembira dah dalam hati. Berasa kata sekali ni enggak. Katanya ahli tafsir dengan cara khulasah ringkasannya, dia sesak jalan dah. Mana kata dia nak pergi Mesir tadi itu sesak jalan dah, muka dalam gelap pada pasir ni. Gelap pada pasir satu, gelap malam lagi. 2-3 kali ganda gelap. Apabila dia nampaknya api ni timbul lak-lak naik mari ni, lalu dia kata, faqala li ahlihim kuthu. Maka katanya Nabi Musa alaihi salam li ahlihi, bagi isterinya, anak Nabi Syuaib lah. Mana ia ni anak Nabi Syuaib ni asal orang Madian, orang negeri Mekah tu lah kalau kita kecek. Apabila suami dia ni Musa ni niat nak kembali pada negeri Mesir, Musa apa tak ada rakyat kata nak mari ziarah sultan kau lama dak, tapi isteri dia turut nak pergi sekali dengan suami dia. Ini sikap bagi orang perempuan ni lagu ni lah, nak berjaya yang kena duduk lagu ni. Tak ada kecek banyak dah, tok laki yang nak pergi sekali. Lalu Nabi Musa AS pun kata bagi isteri dia lah, faqala, maka katanya Musa AS li ahlihi, bagi isterinya, lagu mana? Imkuthu. Imkuthu ni puak mu duduk sini. Puak mu duduk sini sebentar. Salah kata muta satu aku lah. Ini sifat rujulah orang panggil. Sifat orang lelaki ni, dia tak mau nak orang perempuan ni susah sekali dengan dia. Dia kata tak apalah, mu tunggu sini lah. Dengan anak beranak gapo nama ni, tunggu sini. Aku sendiri nak pergi ambil api tadi. Aku sendiri nak pergi ambil api. Duduk sini. Inni anastu nara. Sesungguhnya, mana kena dan sesungguhnya gapo tu, semoga aku tu dapat ambil lah. Inni anastu nara. Sesungguhnya aku ni nak pergi ambil akan api. Nak ambil mari.
Nak ambil api tadi itu apanya? La'alli atikum inni anastu nara, sesungguhnya aku nak ambil akan api tadi itu, mudah-mudahan la'alli, kalimah la'alli ni makna harap-harap dah. Atikum minha, harap-harap aku nak ambilkan bagi puak mung tadi itu biqabasin. Kalimah qabas ni satu daripada cucuh ataupun satu daripada baru api, nak pergi kutip baru api lah, kecek mudah-mudah gitulah. Tu makna kata inni anastu naran la'alli atikum minha, daripada api tadi tu biqabasin. Kalau bahasa kita qabas ni makna kata baralah untuk nak buat pingat api tadi tu. Orang-orang dulu dah gitu bayar, ambil mari bara tak sabuk tak gapo ke, nak menyalakan gitulah. Au ajidu 'alan nari huda, ataupun nak ambil api tadi itu supaya nak suluhkan jalan. Jadi dua tujuan lah sini. Mula-mula ambil api nak pingat supaya nak hingga sikit daripada sejuk kuat tadi tu. Yang kedua nak ambil api itu buat suluh jalan. Supaya nak suluhkan jalan. Cara-cara nak guna api ni dalam Islam kita ya hajar daripada awal dah. Karena manusia kita ni ialah mana yang ada dua cahaya. Cahaya hissi dengan cahaya maknawi. Cahaya hissi mana iman. Cahaya an-nur, cahaya iman. Cahaya cahaya maknawi itu makna iman. Cahaya hissi mana api ni. Pasti kita kena duk main dengan dia. Tetapi kita walaupun main dengan api dalam agama kita, tak sampai ke jadi majusi. Sampai ke semua api tak tahu kok mana tu, bukan lagu tu. Tu Allah Subhanahu wa taala duk royakkan di sini. Jadi tujuan tu royak siap-siap dah lah. Seolah kata ia pun royak kepada isteri dia belum daripada nak pergi tadi tu, ia royak dah. Ni cara duk dalam keluarga ya lagu tu lah. Nak pergi kano-kano kira cara royak dulu. Gapo? Headphone lagu mana? Cara nak buat lagu mana supaya tak orang ni jadi bimbang, tak jadi silap faham dan berbagai-bagainya. Inilah adalah tunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan cara fitrah. Dengan cara seolah kata manusia kita ni boleh terima dengan akal fikiran, tak jadi berlawan dengan hidup yang sungguh. Apabila gitu, apabila Musa pun royak siap dah kepada itu isteri dia, ahli dia, dia pun menuju. Ya kita kecek mak ni seolah kata kita buat lalu. Musa pun dia tak tunggu lama. Apabila dia kecek selalu dah, dia pergi selalu dah. Tak apa dah, selamat mu tunggu aku sini, jangan pergi kana. Tunggu duduk sini, ya tak usah pergi ke lain lah. Tunggu. Lalu dia pergi. Apabila pergi tadi itu, ayat yang ke-11 tu Tuhan katakan pula, falamma ataha, maka tak kala Nabi Musa itu pergi kepada api. Pergi tadi untuk nak ambilkan pedah daripada api tadi itu. Tujuan hak tu ya. Tujuan nak jadikan cerita Allah Ta'ala hikmat dia ni, nak khabar kepada kita, nak hajar sebagai kita manusia ni. Maka tak kala datangnya Nabi Musa AS akan api tadi. Tu klik pada api lah. Apabila Musa itu pergi situ dan dekat dengan api, dekat lah. Apabila dekat dengan api yang dia nak tadi itu, nu dia. Kalimah nudia ni makna panggil. Panggil ni dalam bahasa Arab makna panggil dengan suara. Tak ada kata panggil tak dengan suara. Dengar suara. Sebab itulah di sisi ahli sunnati wal jamaah Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan suara. Tapi di sisi ahli kalam taklah. Di sisi ahli kalam ya kecek kalam lagu lain, kalam nafsi. Tetapi hak ahli sunnati wal jamaah hak hadis mari dengan cara terang-terang, nada bi sautin, dipanggil Allah Ta'ala dengan suara, yasma' man qarba kaman yasma' man ba'uda. Seolah kata orang dekat orang jauh dengar supah. Tu suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari berimelah tu. Akidah Imam Bukhari berimeh lagu tu lah. Imam tokoh-tokoh mazhab besar-besar tu berimeh lagu tu lah. Nur dia dipanggilkan, mari dengan
apa nama ni, mari dengan bina majhul ni untuk nak mentakzimkan urusan. Kalau kata nada, tak apa dah, tetapi mari dengan nu dia dipanggilkan. Panggil dia akan Nabiullah Musa alaihi salam. Mari dipanggil akan Nabi Musa lah. Ya Musa, hei Musa. Musa dikena panggil. Apabila Musa tu dengar panggil dia daripada Allah Subhanahu wa taala, balik mana? Panggil tadi tu, dia celah bukit ke. Kalau kita pergi tu, sekarang lala ni dia dengar, dia dekat penggil di antara Mesir dengan Israel. Atas tu kalau kita tengok atas bukit tu dia tak kerawak lah. Ni penggelik nu, ni penggelik ni. Ya bagilah kalau kita kecek mudah-mudah. Tapi sekarang ni nampak kerajaan dia pasal nak hala ke orang belaka. Sebab itulah orang di Sinai tu di Sinai tu duk kena gitu, kena menzalimi gitu, kena menzalimi gini kan nak jaga hak ni dah muqaddasat. Nak jagakan kelebihan ataupun maruah umat Islam kita hak sejarah tadi itu. Lalu dipanggilkan daripada Bukit Tur Sina tu pihak balik kanan tangan Nabi Musa alaihi salam. Pihak itu lah. Dia panggil mari tu nu dia min syati'il wadil ayman fil buq'atil mubarakati minasy-syajarati ayya Musa inni anallah. Tu ayat lain lah daripada ayat hak lain, mari mentafsirkan ayat di sini. Panggil balik kanan Nabi Musa alaihi salam. Hei Musa. Kejut jugalah sekali-sekala. Mari dalam gelak ni, tak dengar, tak nampak walaupun tuan ni, mari panggil suara lagu ni kejut. Kejut Nabi Musa berasa kata bergetar hati, menggosok diri. Kalau kena kita berasa gano, ayah bermanusia, nanti kita tengok bak apabila tukar ia jadi ular mula-mula tu, ia lari juga. Nanti kita tengok tempat dia. Lalu apabila dipanggilkan akan Nabi Musa itu dengan perkataan kata ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk. Tu dengar suara ni. Sesungguhnya aku ini iaitu Tuhan bagi engkau. Ana rabbuka, aku ni Tuhan bagimu. Hei Musa, aku ni Tuhan bagimu. Seolah kata gapo nak ayat di sini? Yakni yang dok cakap ini ialah Nabiullahi, hadap cakap akan Nabi Musa ni tak lain tak bukan dah iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dia. Moga Musa ni kita kena faham kata dia ni kecek dengan Tuhan tak ada perantara kecek direct dengan Tuhan. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat surah An-Nisa, dia kata wa kallamallahu Musa taklima. Sesungguhnya Nabi Musa itu Allah Ta'ala cakap dengan dia sebagai cakap yang sungguh. Datangkan masdar untuk nak takkidkan fi'il ahli dapat tu. Nak ayat kata hak ni haqiqah, kecek sungguh. Kecek direct gitu. Kecek direct gitu. Lalu ia kata, Allah Ta'ala pun kata, inni ana rabbuk. Sesungguhnya aku ini iaitu Tuhan bagimu hai Musa. Apabila ia dengar kata Tuhan bagi dia, dengan cara suara tak nampak lagi Tuhan. Kata setengah daripada ulama, sini dia minta pada Tuhan nak tengok. Arini anzur ilaik. Dalam ayat lain Tuhan kata dalam surah Al-A'raf, arini anzur ilaik. Aku tengokmu lah ya Allah. Salah gitu. Nanti kita tengok tempat belagu ayat sama-sama ayat tu lagu mana. Biiznillah ta'ala. Belum daripada tu, nak buat kira cara ni, yang nak pesen ni dulu. Tuhan nak suruh gapo kepada Nabi Musa mula-mula. Di sini kita pakat nak tengok. Iaitu iznada, apa nama ni? Allah Ta'ala katakan, falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka, fakhla'na alaik. Di sini, Tuhan suruh pecah dulu. Pecah, gapo nama? Pecah na'laika. Kalimah na'lai ni bahasa kita mana selipar. Ataupun kasut, pecah kasutmu, dua-dua kasutmu, seliparmu dua-dua tu pecah dulu. Tuhan suruh pecah. Ikhlaq di sini mana suruh pecah buah tu. Maka katanya, hikmat gapokah Allah Ta'ala suruh Nabi Musa tu pecah? Moga kita kalau duduk dalam udara, duduk dalam negeri yang sejuk, pasal dia kena bukuh kaki.
Kaki dia kena bukuh. Tak bukuh tak boleh duduk, sejuk. Kain selimut orang Mesir ni, dia tak suka kain selimut sini, terbanding kain selimut dia. Sela-sela. Nampak? Masalah kata, tu selah kalau lah masa sejuk, sungguh ni tak padai lagi, kena dua lah. Kira ambil baju lagi dalam. Sejuk-sejuk sungguh. Maka dengan hikmatnya, dengan logik akal mudah-mudah, dia pakai bukuh kaki dia tu Nabi Musa. Lalu Tuhan pecahkan. Pecah ke apa? Selipar dia, kasut dia, khaf dia tadi itu, hikmat ke apa? Kita nak tupai Sayyidina Ali di sini. Sayyidina Ali kata, dan Abu Dzar Al-Ghifari kata, dan Abi Ayyub Al-Ansari, 3 orang sahabat Nabi Muhammad SAW, dia kata Tuhan suruh pecahnya selipar dia, kasut dia sini ni, katanya selipar dia, kasut dia tu, setengah riwayat kata kasut lah hak rajihnya, mana kasut tu daripada kulit hemar yang tidak samuk. Allah kata kulit hemar yang tidak samuk tadi jadi kasut bagi Nabi Musa alaihi salam. Ini pia kata, yakni Sayyidina Ali, Abi Ayyub Al-Ansari dan Abi Dzar Al-Ghifari, 3 orang sahabat tafsir sini. Pecah tu hasil pecah tu. Kerana hemar ni ia ada hemar ahli dengan hemar wahsy. Hemar wahsy ni hak malai itulah. Tu tak apa boleh makan, tapi hemar ahli ni tak boleh makan dia. Dalam syariat dulu-dulu tu boleh lagi, tetapi dia tak samuk ke sini, tak cuci lah. Tu hasil pecah tu. Maka ulama setengah-setengah daripada ulama dia kata, di sinilah kalau kita nak cara kecek berdoa gapo dengan Tuhan, pakaian kita semua kena bersih. Tak boleh pakaian tak bersih. Hingga kasut pun tak boleh, selipar pun tak boleh. Ni kata pakaian baju dan kain, Tuhan tak terima. Doa kita Tuhan tak akan terima kalau kita nak cara kira dengan Tuhan, kalau pakaian kita perkara yang tidak suci halal, tak boleh. Nak pecah tu. Kata setengah daripada ulama hak lain, bukan 3 orang tu lah, orang-orang lain kata suruh pecah tadi tu bukan kat mana dak, nak ayat kata nak memuliakan tempat, supaya kita kan nak masuk masjid ni pecah kasut, duk luar tu kasut. Tu maknanya gitu, pecah selipar. Baik, itu kita tahu dah kata fakhlaq na'laik, hawak pohnya innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau ya Musa di satu wadi. Wadi ni tempat lemah lah, bahasa tempat kita lemah. Lemah yang duk takung air tali dah. Al-muqaddas, yang suci, yang bersih, tempat yang bersih. Tua ni katanya Ali ibn Abi Talhah daripada Abdullah bin Abbas, Tua ni satu nama bagi wadi, satu nama bagi tempat lemah. Nama lemah, kita kecek mudah-mudah begitulah nama dia. Apabila Musa itu dengar akan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia pun derah-derah pecahkan kasut dia supaya nak melekatkan kaki dia dengan tempat tadi tu, supaya boleh setuhkan tempat tadi itu dengan kaki biasa dia tu. Dia pecah sungguh. Jadi 2 perkara lah Tuhan suruh pecah tadi tu. Yang pertama daripada kulit hemar yang tidak samuk, itu yang mula-mula. Yang kedua, tempat itu kita nak menghormati, kena pecah. Maka dia pecah. Apabila dia pecah, tubik kasut daripada kaki dia, Tuhan pun kata kepada dia. Ni ayat yang ke-13 tu. Tuhan kata kan, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan sesungguhnya aku di situ iaitu Allah. Ikhtartu tu klik pada Allah lah. Sesungguhnya aku pilih akan kau. Ka tu klik pada Nabi Musa. Sesungguhnya aku pilih akan Nabi Musa, akan wahai Musa. Bukan masalah kita nak tahu, bukan masalah cara kita nak capai dengan cara kehendak kita. Tak. Masalah jadi nabi, jadi rasul, Tuhan punya pilih. Ni sungguh Tuhan pilih. Wa ana akhtartuka fastami', maka hendaklah mu dengar. Sebab orang nak kena pilih ni orang suka mendengar, orang pandai nak dengar orang, kata. Sifat Nabi Musa ni sebab apa Tuhan pilihkan dia? Kerana dia ni suka patuh kepada perintah. Ada amanah. Sifat dia tu ada amanah dah.
dan suka patuh kepada perintah, maka Tuhan itu pilihkan dia. Tuhan tahu pada sedia kala dah, lalu Tuhan pilih akan dia. Fastami', dengar aku nak ayat lima yuha, bagi perkara yang dia nak wahyukan kepadamu hai Musa. Salah gitulah makna sepatah lalu tu. Jadi apabila kita dengar di sini ni kalimah wa ana ikhtartuka, supaya dengan ayat hak lain tu Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Dalam surah hak lain tu Tuhan kata sesungguhnya aku memilih akan dikau di atas semua manusia yang ada pada zaman hak mung mari itu, dengan melantikkan mung itu jadi kenabi, jadi kerasulan, dan dengan perkataan aku. Tuhan akak dengan perkataan dia, mana kata Musa ni Tuhan kecik direct dengan dia. Tak ada Jibril duduk tengah seumpama nabi-nabi yang lain. Ini makna kata kelebihannya Nabi Musa alaihi salam. Kelebihan Nabi Musa alaihi salam. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Gapo Tuhan nak royak mula-mula sekali kepada Nabi Musa. Hak ni perkara yang kita kena tahu, hak ni hak mula-mula sekali. Qira'ah kita 30 juz ni, hak ni ya nak. Hak ni tak kira nabi mana-mana, rasul mana-mana, hak ni. Sebagaimana kita royak dah pada minggu dulu tu, lagu mana? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini ialah Allah. Aku ni iaitu Allah. Seolah kata nak royak kepada manusia hak jadi nak jadi nabi, jadi rasul tadi itu, bagaimana masalah ni? Masalah gapo? Masalah sesungguhnya aku ni Allah. Sebab banyak orang tak beriman dengan Allah, banyak di dunia ni, bukan sikit. Kita duk faham kata orang Islam kita ni ramai dak, kalau kita tengok banyak lagi orang tak beriman dengan Tuhan kita. Nak bila tak leh. Di luar negara, negeri orang putih Eropah mana, banyak orang tak beriman. Di China, di mana, banyak orang tak beriman. Tak ada beriman dengan Tuhan. Apa nama tu? Innani anallah. Sesungguhnya aku ni ialah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut layak hamba itu nak sembahkan dia malaikat aku. Malaikat aku iaitu malaikat aku Allah lah subhanahu wa ta'ala. Maka katanya ulama al-muslimin, dia kata inilah awwal wajibin 'alal mukallafin ay ya'lamu annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lagu mana? Inilah awal-awal kewajipan di atas orang mukallaf, bahawa dia kena mengetahui kata bahawasanya tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya malaikat Allah Ta'ala hanya jua tunggal, tak ada. Kita pernah duk ngaji awal kau masa muda-muda lagu tu, hari tu lagu mana bayar? Awal-awal apa nama? Awal-awal mukallaf ni makna kata kita kena kenal Allah. Tak itu boleh tak? Kena kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Tak gitu? Awal-awal agama kita kena kenal Tuhan kita. Maka dalam agama kita ni nak kenal Tuhan ni, yakni kena mengasahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal Tuhan bukan dalam arti kata kita nak isbat kata Tuhan tu ada. Tak. Tuhan tu ada dah, tak ada berhajat kepada mari kita nak menyabitkan kata Tuhan tu ada. Cukup dah. Tuhan tu ada dah. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala dia utuhkan Muaz kepada negeri Yaman, dia kata innaka satati qauman min ahli alkitab. Hadis sahih tak? Mung lagi akan berjumpa dengan satu kaum daripada ahli alkitab. Falyakun, maka hendaklah mung tu awal sekali, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih. Awal-awal mu nak mengajakkan mereka itu kepadanya, iaitu awaluddin tu lah, ila syahadati alla ilaha illallah. Suruh menyaksi kata tidak ada Tuhan malaikat Allah Ta'ala hanya dua. Hak tu hak mula-mula sekali. Bukan makna kata awal-awal dalam agama kita kena duk syak Tuhan ada ke tak ada, ataupun kita kena duk nazar tilik tengok kepada Allah ni Tuhan ada ke tak ada. Tak. Itu bukan. Itu mazhab satu lagi daripada mazhab ahli kalam. Adapun mazhab ahli sunnah wal jamaah, awal sekali kena tahdid, awal sekali hak kita kena menetap
iaitu kita kena menyatukan akan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Sebab kita orang Islam dah. Sebab kita ni orang Islam dah, tak ada berhajat nak cari Tuhan, dah. Sebab itulah ulama dia kata hadza awwal wajibin, inilah awal-awal kewajipan di atas orang mukallaf, bahawa kena mengetahui bahawasanya tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri melainkan Allah Taala hal keadaan tunggal. Hak tu ya, tak ada hal lain. Kemudian Tuhan kata lagi, fa'budni, maka hendaklah mung itu mengibadat akan daku. Hak ni hak dok tekai sungguh-sungguh. Suruh ibadat kepada Allah, fa'budni, maka hendaklah mung hai Musa mengibadat akan daku. Apa makna fa'budni di situ? Ai wahhadu. Mana suruh mengasakan Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu suruh apa pula? Wa aqimis salata li zikri. Di sini makna kata semaya itu ada dah pada zaman Nabi Musa. Tapi berbentuk ke lagu lain lah. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap Nabi itu ya ada syariat dia yang berlain ni. Tetapi diri semaya itu ada lagi masa Nabi Musa. Ada dah. Sebab tu Tuhan suruh wa aqimis salah, maka hendaklah engkau hai Musa mendirikan semaya. Diri di sini mana suruh jagakan semaya. Sebab apa kena jagakan semaya? Kerana semaya inilah imaduddin. Apa makna imaduddin? Asas bagi agama. Sekarang lah ni alhamdulillah lagi orang kita duduk semaya umur 40 naik ke atas tu pakat semaya belaka 30 turun ke bawah ni sikit. Kalau kita tengok masyarakat kita ni, kalau tengok pemuda-pemudi ni jarang nak semaya. Kalau kita tengok kok balik ni lah tempat-tempat kediaman, tempat mengaji anak cucu kita ni jarang semaya. Sebab apa? Sebab setahaban kerap keluar kita ni punah sekarang. Keluarga kita jadi punah. Anak tak dengar mak pak. Nak gerak semaya ni murih pada mak pak terkadang. Ini masalah yang kita ni kena pakai usaha. Sebab kalau orang tak semaya, tak ada nak kecek gapo dah. Tak ada apa sekarang. Sif sun. Nak buat gapo tak boleh. Situlah dia akan jadi punahkan akal fikiran dengan sebab mabuk tu mabuk ni. Jadi punahnya PA perangai dengan perempuan tu perempuan ni. Situ nak timbul mari jadi punah orang. Sebab tak semaya tadi itu kepala kemocok nak membawa menjadikan seorang itu nak tujukan kepada jalan fahsya'i wal munkar. Sebab semaya ni Tuhan peroyak dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni nak tegah diri kita. Diri kita ni ada hawa nafsu belaka, tak kira siapa ada belaka, tetapi dengan sebab semaya ia boleh kontrol diri dia, boleh gawal diri dia. Sebab tu anak-anak kita kita kena tarbiyah wi molek lah masalah semaya ni. Kena tarbiyah wi molek sungguh. Kalau tidak ke kita lah akan kena susah hati dunia ni, kena jawab dapat Tuhan pula akhirat esok. Letih situ. Wa aqimis salah, hendaklah mung tu mendirikan semaya. Semaya ni tak boleh. Lah mana pun kena semaya. Dalam agama kita kena semaya. Ijma' para sahabat kata orang tak semaya, orang ni bukan orang Islam, bukan orang beriman. Ijma' para sahabat. Sahabat tak ada ijma' hak lain pada zaman dia, malaikat di atas ini masalah, iaitu tak semaya bukan orang beriman. Jangan kita buat main-main dengan urusan semaya, tak boleh. Sebab semaya ni adalah asas bagi agama kita lepas daripada dua kalimah syahadah. Wa aqimis salah, hendaklah mu tu mendirikan semaya. Semaya buat apa? Li zikri, supaya nak mengingati aku. Semaya ni nak mengingati Allah. Allah katanya ulama hak barulah. Ulama hak pesen muda, bukan kaum muda. Ulama hak baru. Dalam arti kata dia buat kajian baru. Lagu mana? Dia kata tiap-tiap perkara ni ia ada kontrol belaka, ada remote kontrol dia. Allah kata ada, sebab kita nak buka TV kan, ada 7, 3, 5, 10, 9 kata gilah. Masalah kita nak berhubung dengan orang, apa kena guna telefon, apa kena main hak tu juga, ada rakam-rakam dia. Maka rakam kita nak bukanya pintu langit ni nak menuju kepada Allah. Ini rakam ni, rakam 2, 4, 3, 4 baru sampai ke sana. Yang nak kok tu. Kemudian apabila kita kecek gitu tu, orang muda-muda dia suka,
Nah, kita ni orang hak pengkat atas-atas dihormati dah ni, terkadang kita dengar mari banyak dah. Tetapi cara-cara tu kita kena ada patana sokmo. Sebab budak ni dia nak pesen baru-baru, pesen tak baru gapo tu, dia tak leh, dia nak pesen tu. Kita kena turut juga terkadang tu. Suruh gapo tu, suruh mendirikan semaya supaya nak mengingati. Supaya nak mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW satu kali dia katalah dari hadis Sahih Bukhari daripada Anas ibni Malik. Nabi kata ganu, Nabi kata man nama, siapa dia tidur dia tak khabar an salatin, daripada semaya. Tidur salah kata tak jaga nak semaya, au nasiyaha, ataupun terlupa semaya. Sama-sama dah semaya waktu Isya tu, semaya sama, semaya dengan waktu dah, semaya Jumaat dah. Hari tu dia memang sekat rumah. Lepas maghrib tu pakai panya ada cara gitu, sampai kat lupa semaya. Salah masuk tidur kan makan semaya dah lupa. Bangun esok tak semaya lagi, misal kata. Maka nawak lagu mana? Nabi kata fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Caranya kita hendaklah semaya apabila mana waktu kita ingat semaya lalu. La kaffarata illa dzalik. Tidak ada kafarah, tidak ada bayar kafarah tu, kafarah ni dak. Malaikat kita qadakan semaya, sudah. Itu cara hak Nabi kita tafsir kata wa aqimis salata li dzikri. Seterusnya apabila Nabi Musa tu mula-mula dia terima daripada Allah Taala hak Tuhan ayat ke dia, iaitu suruh mengasahkan Allah Taala dan suruh semaya. Tengok supaya kalau kita tengok dalam agama kita mula-mula syahadah, dua semaya. Supaya tak ada sebab itulah dalam hadis yang lain nabi-nabi ni pak tula, rasul-rasul ni pak tula. Dalam arti kata mak ya berlain ni. Syariat ni syariat hatulah, tak lari jadi jauh sangat. Setelah daripada ada dah tiga sifat, dua sifat kita sebut tadi, Tuhan nak terkis pula, nak tekan pula bagi umat Musa tadi itu. Kata ada gapo? Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu iaitu datang, tak dak. Kata nak tak datang tu dak. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Ni rukun yang ketiga daripada rukun iman. Hak Nabi Musa pun lagu ning, hak kita pun balas ning juga. Tak lari dah. Sesungguhnya datang hari kiamat tu datang cerak. Akadu ukhfiha. Apa makna akadu ukhfiha? Yakni yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya. Akadu ukhfiha ni Allah Taala sembunyi, tak sewi tahu masa kedatangnya dia. Hawak apa Tuhan tak sewi tahu? Kata kiamat tu nak mari bila dengan cara cerak. Tahu mana? Bila masa? Zaman mana, generasi mana, apa Tuhan tak royak selalu? Sebab tak royak di sini ada sebab juga. Tuhan sendiri bernyata dalam surah Al-A'raf, Tuhan kata thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Lagu mana? Mana ilmu hari kiamat nak datang bila tadi itu, ahli langit dan ahli bumi tak kuasa nak terimakan dia. Ya ada juga ilmu manusia kita ni kalau masuk dalam otak, masuk dalam dada, masuk di dalam telinga, jadi cok seseorang. Dia terkejut kan balik. Benda ni jadi hati orang manusia kita ni bukan boleh tahu belaka, dak, dia tak boleh tahu belaka. Dia tahu boleh benda hak biasa sikit-sikit ya. Kalau tahu jadi kejut dah, jadi kau lain. Maka hari kiamat ni, masa nak berlaku kiamat ni pesudah nak hancur langit bumi ni, manusia tak kuasa nak terima. Ahli langit pun tak kuasa, hatta Jibril alaihi salam pun tak kuasa. Lagu mana? Surah Tuhan. Tuhan pun royak dalam Quran, thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Berat bagi ahli langit dan ahli bumi nak terima ilmu tu. Tak datang kepadamu malaikat dengan cara terkejut wahai manusia. Cuma ya barilah alamat tu. Alamat kiamat tu ya bawa datang mari. Dengan begitu dan gini, hak tu banyak kira kita duk dengar mari belakang dah.
Maka mari kita tengok pula, dia kata akadu ukhfiha. Mari wapanya hari kiamat. Hari kiamat ni mari wapa ya Allah. Wapanya Allah Subhanahu wa taala tak jadi berpanjangnya selalu dunia ni. Tak leh buatlah tu. Sebab dunia ni Tuhan tanda pada sedia kala dah, kata dia akan fana, tak kekal selama-lama. Maka kita nak buat sungguh dengan dia, seolah kata tak ingat langsung kepada agama, tak ingat langsung kepada akhirat ni, tak boleh. Lah mana pun tak boleh. Datang hari kiamat ni tujuan ni, tujuan mana? Ni, litujza kullu nafsin bima tas'a. Supaya nak balaskan tiap-tiap diri apa yang mereka itu usaha. Datang hari kiamat untuk nak balaskan kepada diri manusia apa yang dia buat kerja. Kita ya dua tu ya, gerak-geri kita ni dalam 5 ni ya. Ulama kata duk pusing daripada 5 ni, bangun daripada tidur sehingga tidur semula pula, buat perkara yang wajib ataupun perkara yang sunat, ataupun perkara yang haram, ataupun perkara yang makruh, atau perkara yang haram. 5 perkara ni Tuhan akan waktu we tengok depan mata kita bila? Apabila hari kiamat itu datang. Sebab tu orang Islam kita ni tak suka nak zalim kat orang, nak menyakiti orang, nak menyanyai orang. Dia duk bimbangkan iman dia, Islam dia, ihsan dia, kerana dia yakin kata hari kiamat itu datang sungguh. Datang untuk nak balaskan apa yang manusia itu kerja. Sa'a ni mana usaha dia. Sebab tu kata dalam ayat yang lain Tuhan kata wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa. Wa allaysa lil insan, dan tidaklah bagi manusia itu illa ma sa'a, malaikat apa yang dia usaha. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usaha dia itu ia akan boleh tengok. Tengok sasa, tengok dengan mata kepala. Sungguh, ya sungguh. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian Tuhan akan balaskan sebagai balas yang sempurna. Hak zalim besing zalim, hak adil besing adil, hak beriman besing beriman, hak besing tak beriman kufur, perkara dia. Semua itu Tuhan balaskan tiap-tiap perkara. Sebagaimana kita dengar sama-sama ke ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun nampak belaka. Nampak tadi Tuhan timbang. Tuhan timbangkan amalan kita seumpama kita timbangkan binatang ternak ke tanam buah atas kilo tu, supaya tu timbang amalan. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Hari akhirat esok Tuhan bawa datang mata kilo panggil mizan untuk buat timbangkan amalan dia. Walaupun manusia itu bawa kepada Tuhan sebesar biji sawi sikit ya, kebaikan ataupun kejahatan, tak juga di atas mizan itu. Tak we nampak keadilan bagi Tuhan tadi, zahir bagi kita. Itulah makna kata akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Di sini ayat yang ke-12 ni kita kena faham jadi molek supaya kita tak gelecah. Sini banyak orang duk gelecah pada masa kita duduk ni. Gelecah pada hari kiamat dia. Sini Tuhan mari nak teran kita, mari nak beri amaran kepada kita, nak mengingati kita. Kata jangan wis silap kacing sini nah, jangan wis silap. Lah mana? Iaitu falah. Kalimah falah tu makna maka janganlah yasuddannaka, maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayai. Makna kata jangan we orang tu duk halangkan kita, jangan we orang duk heratkan kita, we punahkan pahaman kita, iman kita anha daripadanya, daripada apa? Daripada hari kiamat. Orang apabila tak ada hari kiamat ni, dia boleh buat belaka, dia boleh buat semua. Nak khianat orang apa dia khianat boleh.
Nak zalim kau orang, ya zalim boleh. Ni dok berlaku di Betong ni. Tak tahu ni apa nama halih batu cenduk. Nya hipek tanah orang, nya ambil tanah orang, nya gitunya gini. Ya sengko kata Tuhan tak ada buat kira dengan perbuatan dia. Tak. Fala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Jangan duk hei orang hak zalim tadi itu, jangan duk suka kata Tuhan tu cuai daripadamu. Jangan. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Tetapi Tuhan itu wi tempoh, Tuhan nak tengok satu hari, nak khabar ke dak ni. Allahnya ambil gitu, ambil ini. Sebab apa? Akhirat tak curah. Hari kiamat tak curah. Ni panha dok sini, ni panha sangkom hak dok lalan ini. Nak cat rabiab sangkom nak buat lagu mana? Ayat yang ke-11 ni. Daripada surah apa nama? Surah Taha ni. Fala yasuddannaka anha, daripada mung tu nak beriman kepada hari akhirat tu, cerah jilah molek itu dia man la yu'minu biha, oleh mereka yang tidak beriman dengannya, iaitu dengan hari. Ya kita dah jadi punah ni sebab kita masuk turut go. Kita apabila masuk sangkom gaya dah, masuk sangkom tadi itu orang tak beriman, orang tak semaya hati. Orang apa yang tipu tak tipu hati. Sebab itulah kita kena duduk di pasal kata dengan orang apa yang nak mengingati kita semua. Dan manusia kita jahnyuk. Dengan itu agama kita tak izin kita nak pergi duduk di negeri hak bukan Islam. Sebab apa? Sebab suasana tadi membawa. Sebab tu kita kena pilih juga nak hantar anak cucu kita pergi ngaji di mana ni, kena tengok juga. Nah, walaupun kita orang 3 parti wilayah kita ni orang ada duit, bila nak hantar anak mana boleh, tak ada masalah. Anak cucu yang nak ngaji mana pun tak apa. Tapi perhati-hati perhati tengok ratik nak hantar jauh-jauh tadi itu, nak tengok ratik. Takut bosan-bosannya jadi mertak. Jadi mertak nak turun orang bukan beriman dan gitu dan gini. Banyak masalah dok berlaku lala ni. Atau mari cara mikir pesing apa nama masuniah ratik. Cara pesing sama di antara agama mana-mana pun serupa berlaku. Hak tu baik hak kita dok dengar semua tu. Lah dengan bahasa kita tempat ni tuk saksana son hai pen kondi. Bahaya. Ni masalah yang bahaya. Kita ni terkadang kita dengar biasa gitu. Kita duduk di negara pesing apa bahawa tak nak tam sungguh. Kita menghormati. Tetapi ada bimbangnya cara mikir kalau tak kukuhnya orang Islam kita, habis licin. Tak berjumpa dah. Ya kau lain dah. Ya pergi pahami kau lain suku dah. Tak apa arti kalau kerja tinggi naik langit pun ada duit gaji beratus ribu sebulan pun kalau jadi kita apa arti jadi? Tak ada arti apa. Ya duduk di kita cara kita nak haturkan, cara kita nak tak lagu mana sistem. Hak tu makna kata tok-tok guru kita, masyayikh kita, usaha buat jamiah, usaha buat gapo. Nak orang kita ni, nak fahami agama betul ni ya buat siap-siap dah bukan. Pakat-pakat sokong lah situ je, tak usah gadah pergi mari lah. Dunia nak gapo sangat. Naknya nak faham jadi molek. Sistem bain cara reba, cara pesen reba. Nah, cara pesen hak risuah, pesen banyak cara masalah-masalah berlaku. Tahulah tahun 23 ni nak jadi lagu mana, tahun 22 ni buka pesen benda-benda mabuk tu kena dengan undang-undang. Tahun 23 nak jadi gapo pula wallahu a'lam. Pak kita kena dak lagu mana, kena dak jaga tiap-tiap keluarga, kena dak jaga ibu bapa daripada imam khatib bila ahli jawab tema kena pakat buat kerja. Guru sendiri semua pakat kena buat belaka supaya gapo? Supaya hak Tuhan kata fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tak mati kita pergi jumpa dengan Tuhan, cabut daripada roh daripada dunia ni nak pergi jumpa dengan Tuhan, malaikat kita orang beriman. Kalau tak saja. Tuhan kata faman yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia kufur dengan Tuhan, akhirat esok rugi serugi-rugi, tak ada gapo. Amalah dia buat habis licin, tak ada gapo. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Orang yang tak ada beriman dengannya, iaitu dengan hari kiamat tu. Ai bisa'ah biha ai bisa'ah tadi itu. Satu lagi wattaba'a hawa. Ni wasat. Dan dia ikut akan hawa dia. Ikut hawa nafsu. Hawa nafsu pesen mana? Pesen amarah. Hawa nafsu pesen nak lawah ajari hak kena, ajari hak betul. Maka lagu tu apabila ada dua sifat ni tak beriman dengan hari kiamat, dan orang tadi itu nak turut hawa nafsu tak kena, lagu mana jadi?
fatarda. Kalimah fatarda ni makna dengan itu engkau akan binasa. Tarda makna binasa, halak, binasa. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Hak ni hak takut. Ya hawa kita ni kalau kita tak kontrol, hancur sungguh. Ya hancur. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, kalaulah kita nak turut hawa sungguh, la fasadatis samawati wal ard. Punah langit bumi, habis licin. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita tahu kata harga kita, langit tak utuh, dunia tak kocok, sebab kita duk semaya best sujud kepada Allah Ta'ala, rokok sujud pada Tuhan. Duk akak suara azan, akakkan suara iqamah, akakkan takbir, hak itulah dunia boleh senir, boleh tak jadi haru-haru. Kerana kita ni sebagai asas bagi ini dunia. Ni kita orang yang beriman. Dengan sebab itu jangan kita tak menghargai kita, tak menghargai diri kita sebagai kita ni orang beriman, sebagai kata kita ni orang Islam, sebagaimana kita ni orang ihsan. Tak boleh. Kita kena tahu ajaran kita, kata kita ni tujuan gapo Tuhan jadi, kita nak pergi kana, dan kita ni harga lagu mana di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi dunia hak kita duduk ni, supaya kita itu berjaya di dunia dan selamat kita daripada seksa api neraka. Nasallahu taala assalamu wal afiyah di hari akhirat nanti. Maka di situ dulu insya-Allah kita akan masuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-17, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Tuhan nak ayat pula mukjizat bagi Nabi Musa pada hisah yang lagi akan datanglah biiznillah taala. Pada malam ini sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat dia, ilmu dia masuk di dalam akal fikiran kita, dan mentaufikkan kita supaya kita boleh beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Quran-Nya yang kita dengar pada malam ini. Itulah harapan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.